Mungkin aku tersalah makan. Masa aku tengah memandu di lebuh raya yang sunyi, perut aku memulas-mulas. Jam menunjukkan pukul 1.35 pagi. Dalam hati aku berdoa, minta-mintalah sempat sampai ke tandas di tepi lebuh raya. Jangan sampai benda yang tak diingini jadi dalam kereta ni pula. Dahlah, aku baru je cuci cushion kereta aku kat kedai 3 hari lepas. Sambil mata aku tekun mencari papan tanda perhentian, aku berteka-teki. Apa benda yang aku makan sampai perut aku sakit macam ni? Pagi tadi, aku makan sandwich ayam. Petang sikit sebelum mulakan perjalanan, aku order nasi ayam dekat Foodpanda. Akhirnya, muncul sebuah papan tanda hijau menunjukkan aku akan tiba di perhentian rehat dalam jarak 1 kilometer. Iaitu perhentian perasing. Yeay! Aku menjerit kerana lega. Tapi perut aku ni macam tak sabar-sabar sampai menggigil lutut aku. Aku menekan pedal minyak dan dalam masa kurang 3 minit, aku sampai ke tempat letak kereta di kawasan rehat yang gelap dan sunyi itu. Aku berhentikan kereta betul-betul di depan blok tandas. Nasib baik masa ni tak ramai orang. Enjin dimatikan dan aku cepat-cepat keluar dari kereta. Kalau boleh, aku nak terbang terus sampai ke tandas. Dalam fikiran aku cuma nampak mangkuk tandas saja. Memang dah kat ujung sangat dah ni. Aku membuka pintu tandas lelaki. Di sebelah kanan aku terdapat 3 buah singki. Di sebelah kiri pula tersusun 5 deretan pintu. Syukurlah, tandas berjubin biru itu kering dan bersih. Aku terus menerpa ke pintu kiub tandas pertama dan mengunci pintu. Aku berasa lega kerana penyiksaan aku dah berakhir. Satu ketenangan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tapi sayang, telefon aku tertinggal dalam kereta sebab nak cepat sangat tadi. Nak tak nak, terpaksalah aku habiskan masa membaca tulisan-tulisan vandalisme di belakang pintu tandas. Ryan was here. Entah apalah yang si Ryan ni fikir masa diconteng dinding ni. Dah tak ada kerja lain ke nak buat? Selesai urusan penting aku mencuci apa yang patut dan mengenakan semula seluar. Selesai mencuci dan mengelap tangan, aku menuju ke pintu utama. Aku memutarkan tombol dan... kenapa pintu ni tak boleh buka? Aku cuba menggoncangkan tombol pintu sekuat hati, tetapi pintu tu tertutup rapat. Itulah ketikanya kasut aku terpijak sekeping kertas putih di atas lantai. Di atas kertas itu tertulis nota berbunyi, kunci rosak, jangan tutup pintu. Aduh, apa ni? Aku menjerit sambil tanganku kembali menggoncang tombol pintu sekuat hati. Aku mula menghentam daun pintu dengan lenganku dengan harapan ada orang yang akan dengar. Tolong, saya terkunci kat dalam tandas. Aku tak harap sangat ada orang dengar sebab masa aku sampai tadi pun kawasan perhentian ni memang senyap sunyi. Tapi aku cuba nasib saja. Aku memanjat para singki sebab aku nak cuba keluar dari tingkap kecil di sudut atas dinding tandas ni. Tapi hampa. Tingkap ni terlalu kecil untuk aku lulus. Apalah nasib. Sebab badan aku pun dah penat bercampur dengan perasaan panik. Aku cuba tenangkan diri dan masuk semula ke dalam kiub tandas pertama tadi. Penutup mangkuk tandas diturunkan dan aku pun duduk di situ. Aku menyandarkan kepala ke dinding kiub. Memang tak selesa, tapi apa lagi pilihan yang aku ada? Minta-mintalah ada orang datang cepat. Aku tak tahu berapa lama aku duduk dekat dalam kiub tu. Memandangkan aku tak ada jam atau telefon. Tapi lama jugalah aku terperangkap.
Bila aku dengar bunyi pintu utama tandas tu dibuka, kelang kabut aku keluar. "Jangan tutup pintu tu!" Aku menjerit ke arah seorang lelaki yang berbadan gempal, berketinggian sederhana dan bercermin mata tebal itu. Terbeliak biji mata lelaki tu, terkejut sebab kena sergah dengan aku. Pintu utama tandas kembali tertutup. Aku menepuk dahi aku. "Apa hal jerit-jerit ni?" tanya lelaki tu sambil berjalan menuju ke urinal. "Saja je, hobi." Aku menjawab sambil tangan aku mencekak pinggang. "Ada handphone tak?" tanya aku. "Tak ada. Aku tak suka handphone. Bising." jawab lelaki itu. Macam manalah nak keluar dari sini ni? Sekarang ni kau pun dah sangkut kat sini, kata aku pada lelaki itu. Aku betul-betul kecewa. "Apa pasal pula?" tanya lelaki itu. "Pintu ni rosak. Boleh buka dari luar je, tapi dari dalam tak boleh," jawab aku sambil menudingkan jari ke arah nota tadi yang masih berada di atas lantai. "Meh aku cuba," kata lelaki itu. Lalu tangannya menggoncang tombol pintu beberapa kali, sama seperti apa yang aku buat tadi. "Aku dah cakap dah, tak boleh. Pasal itulah aku jerit suruh jangan tutup pintu tadi," kata aku. "Tadi kawan aku dah cakap jangan berhenti kat kawasan ni. Tapi aku berhenti juga sebab aku dah tak tahan sangat nak buang air." "Nanti kawan kau datanglah tu. Kita tunggu dia buka pintu," kata aku. Aku tak rasa dia boleh tolong kita. Kawan aku tu bukan orang. Dia hantu, kata lelaki tu dengan wajah selamba. Dalam hati aku berkata, eloklah. Dah lah sangkut dalam ni. Sangkut dengan orang gila pula. "Nama kau apa?" "Aku Rosli," kata lelaki itu memperkenalkan dirinya. "Aku Ryan," kata aku menipu. Takkan aku nak bagi tahu nama betul aku. Dah lah tak kenal. Dinipu macam tak betul je. Lagi baik kita terperangkap kat dalam ni daripada tersadai kat luar, kata Rosli lagi. "Apa pasal pula?" tanyaku keheranan. "Kau tak dengar berita? Sekarang kecoh kat kawasan ni. Ada pembunuh bersiri. Nama dia Bagman," cerita Rosli bersungguh-sungguh. "Apa pasal nama dia Bagman?" tanya aku lagi. "Sebab dia selalu tutup kepala mangsa dia dengan beg plastik sampai dia orang mati lemas. Polis cakap pembunuh tu mungkin suka tengok mangsa-mangsa dia menggelupur sampai mati," terang Rosli pada aku. Sebab penat sangat berdiri, aku duduk bersandar di tepi dinding. Dah tak ada nama lain ke? Bagman. Tak sedap langsung nama tu. Bunyi macam Batman je, kataku. "Entahlah, surat khabar yang tulis nama macam tu," kata Rosli lagi. "Apalah kau ni Rosli, cakap pasal pembunuh bersiri masa-masa macam ni," kata aku pada Rosli. Rosli tak membalas. Aku bangun menuju ke sinki untuk mencuci muka. Lepas tu, aku meneliti setiap inci pintu yang berkunci tu. Manalah tahu kot-kot ada cara untuk buka. Aku nak keluar cepat dari sini sebelum aku jadi gila melayan si Rosli ni. Tadi cakap pasal hantu, ni cakap pasal pembunuh bersiri pula. Aku tak rasa macam tu. Kedengaran suara Rosli separuh berbisik. Aku menoleh ke arah Rosli. Aku lihat Rosli sedang berdiri menghadap pintu tandas nombor 3. "Aku rasa aku selamat kat dalam ni.
Jangan risaulah. Lagipun Ryan ada kat sini. Ujar Rosli lagi. Dia seperti sedang bercakap dengan seseorang. Tapi sah-sahlah dalam tandas ni cuma ada kami berdua je. Kau cakap dengan siapa tu, Rosli? Tanya aku pada Rosli. Rosli menoleh ke arah aku. Wajahnya menjadi merah padam. Taklah. Habis tu, takkan kau cakap dengan mangkuk tandas? Soal aku lagi menekan. Kan tadi aku dah cakap, kawan aku tu hantu. Aku memang boleh nampak benda-benda tu. Selalunya, diorang akan bagi tahu aku kalau ada benda buruk nak jadi ke aku, kata Rosli. So, ada hantu ke kat sini sekarang? Tanya aku pada Rosli. Ada. Seorang perempuan. Dia ada kat sebelah aku ni Aku nampak dia sejak aku sampai kawasan ni tadi. Dia suruh aku pergi dari sini. Tapi aku cakap kat dia, aku tak tahan lagi nak pergi toilet. Sekarang dia risau. Katanya ada benda buruk nak jadi. Terang Rosli lagi. Sejak bila kau boleh tengok benda-benda ni? Aku bertanya. Sejak aku kecil lagi. Orang selalu cakap aku gila. Tapi aku tak kisah pun. Benda-benda ni dah banyak tolong aku dalam hidup, kata Rosli. Kami mendengar deruan bunyi enjin truk dari luar. Nasib baik ada orang singgah kat perhentian ni. Harap-harap orang tu nak guna tandas dan buka pintu. Tak perlulah aku dengar Rosli merepek lagi. Aku rasa kita jangan bagi dia masuk. Perempuan ni cakap aku dalam bahaya, kata Rosli. Aku tak pedulilah. Aku nak keluar dari sini. Aku nak balik. Tak larat aku nak layan orang gila macam kau. Aku meninggikan suara pada Rosli. Riak wajah Rosli jelas menunjukkan dia tersinggung dengan kata-kata aku. Aku berjalan mendekati Rosli. Menyesal juga aku terlepas cakap macam tu. Diorang tak pernah tipu aku, Ryan. Tak lama kemudian, pintu utama dibuka dari luar dan seorang lelaki berbadan tegap dan bermuka agak menggerunkan sedang berdiri di situ. Lelaki itu berhenti sejenak dan melihat aku dan Rosli sebelum melangkah masuk. Masa seperti bergerak perlahan. Melihat pintu itu mula tutup, aku menjadi cemas dan menjerit ke arah lelaki itu. Jangan biar pintu tu tutup. Lelaki tu langsung tak pedulikan aku. Dia cuma melangkah masuk dan sekali lagi pintu depan tertutup. Kenapalah susah sangat orang nak dengar cakap aku ni? Rosli mencuit aku dengan sikunya dan berbisik. Tengok kat lutut dia. Aku rasa kita dalam bahaya. Lalu, aku memandang ke arah yang dimaksudkan Rosli. Seluar laki tu macam dikotori dengan kesan darah. Setelah selesai menggunakan tandas, melihat kami masih tercegat di situ, lelaki itu bersuara. Aku ganggu apa-apa ke? Sambil memandang ke arah kami. Tak, cik. Tapi kita ada masalah sikit, kata Rosli dengan gementar lalu menyambung. Pintu depan tu rosak. Tak boleh buka dari dalam. Kami dah lama terkunci kat dalam ni. Awak ada telefon ke? Tanya aku. Ada. Tapi aku tak kasih orang aku tak kenal guna. Jawab lelaki itu sambil membuka pili untuk mencuci tangan. Aku melihat bahagian pergelangan tangan jaketnya juga terdapat kesan yang sama seperti di seluarnya. Aku yakin Rosli pun nampak benda yang sama. Bro, aku betul-betul penat ni. Aku nak balik rumah. Aku mula hilang sabar dengan semua ni.
Lelaki itu menoleh ke arah aku lalu berkata, "Kau sengaja cari masalah Kau tahu tak ni tempat apa?" "Entah, aku tak tahu dan tak nak tahu. Aku cuma nak keluar dari sini je." "Benda buruk selalunya jadi kat orang macam kau lah," kata lelaki itu sambil mengeluarkan sebilah pisau tebal dari dalam jaketnya. Aku amati pisau itu. Terdapat kesan darah yang dah kering. Lelaki itu tersengih menunjukkan giginya yang rongak. Aku perlahan-lahan melangkah ke belakang sambil mengangkat kedua-dua tapak tanganku. Rosli hanya membatu akibat ketakutan. "Aku rasa dia ni lah Batman, Ryan." Suara Rosli seperti nak menangis. "Mungkin ya, mungkin tak," kata lelaki itu. "Tolonglah, aku tak nak masalah," kata aku pada lelaki itu. Aku cuba untuk menenangkan keadaan. Lelaki itu menggenggam kolor baju aku. Aku dapat rasakan hujung mata pisau tu diletakkan betul-betul di perut aku. Dalam hati aku cuma menyumpah. Kenapalah aku berhenti kat tempat sial ni? Patutnya aku membuang je kat dalam seluar tadi. "Aku takkan mati hari ni." Rosli tiba-tiba menjerit dan menerpa ke arah lelaki tu dengan laju. Semuanya berlaku dengan pantas. Aku jatuh terduduk dan kedengaran bunyi pisau tadi jatuh ke lantai. Lelaki tadi pula tersadung ke belakang dan kepalanya menghentak bucu singki sebelum direbah ke lantai. Darah mula membasahi lantai dan membentuk bulatan di sekeliling kepala lelaki itu. Dengan pantas, aku merangkak dan mencapai pisau tadi. Rosli hanya memandang jasad lelaki tadi tanpa berkelip. Dia sendiri terkejut dengan perbuatannya. "Aku dah bunuh dia. Aku dah bunuh Batman," kata Rosli dalam gementar. Mukanya pucat lesi. "Rosli, aku nak cuba kopek pintu dengan pisau ni. Aku nak kau tolong aku. Ambil tali pinggang dia dan kalau kau pakai juga, ambil sekali." "Kenapa nak tali pinggang?" tanya Rosli. "Ikut je apa aku suruh. Jangan banyak tanya." Aku menyelit pisau itu di celah-celah pintu berdekatan dengan bahagian kunci. Selepas mencuba beberapa kali, akhirnya aku berjaya memecahkan kunci itu dan pintu itu berjaya aku buka. "Ni tali pinggang yang kau minta tadi," kata Rosli dari belakang. Aku memusingkan badan ke arah Rosli. Aku menghalakan mata pisau tadi ke arah Rosli. "Sekarang aku nak kau menyerap atas lantai." "Kenapa pula?" soal Rosli. "Aku tak percaya kat kau. Kau dah lah dengar benda bercakap. Tambah pula kau baru bunuh orang. Aku terpaksa untuk keselamatan aku." "Tapi aku tak nak, Ryan. Aku pun nak keluar dari sini macam kau." "Baring sekarang juga," jerit aku sambil menghunuskan pisau ke arah Rosli. Rosli terkebil-kebil. Dia kelihatan keliru, tapi dia menurut arahan aku lalu menyerap ke lantai. Aku mencapai tali pinggang yang masih dipegang Rosli lalu mengikat tangannya dari belakang. Seutas lagi tali pinggang aku gunakan untuk mengikat kaki Rosli. "Ryan, tolonglah. Aku takkan apa-apakan kau. Aku terpaksa bunuh Batman tadi sebelum dia bunuh kita." Rayu Rosli hampir menangis. "Kan aku dah cakap, nama Batman tu tak sedap langsung," kata aku sambil mengeluarkan sehelai beg plastik tebal dari poket belakang seluar aku. Beg tu aku sarungkan ke kepala Rosli sebelum diikat ketat. Aku harap surat khabar boleh fikirkan nama baru untuk aku. Tapi
Ada satu benda yang Rosli cakap tu betul. Aku suka tengok dia orang menggelupur sampai mati.